Okay, baik. Alright. Jadi hari ni saya sambung balik ya. Kita nak belajar tajuk masa dan waktu untuk tahun 5. Okay. Okay. So maksudnya sekarang ni apa yang perlu kamu tahu sekarang? Okay. Alright. Ada bunyi lagi ke? Ada bunyi lagi ke? Tak ada kan? Ada, kalau tak ada kita teruskan ya. So kita kali ni nak tengok tambah dan tolak masa. Saya tak nak buang masa sebabnya masa pun dah banyak habis lah untuk betulkan saya punya teknikal ni. Baik, tambah masa hari ni kita akan belajar tentang dekad, tahun dan satu lagi abad dan tahun. Okey, baik. Kalau kamu tengok buku teks muka surat 143, sebenarnya contoh-contoh ni saya ambil daripada buku teks sahaja. Tapi kalau kamu rasa tak faham dekat buku teks, kamu boleh tengoklah pembelajaran kita hari ni. Baik, pertama sekali kamu kena ingat balik dekad dan juga tahun. Hubungan di antara dekad dan tahun, iaitu di mana dekad dan tahun ada hubung kait. Iaitu kalau kamu ingat lagi 2 minggu lepas tak salah saya, kelas saya mengajar, saya mengajar tajuk dekad, tahun dan abad. Di mana satu dekad bersama dengan 10 tahun. Baik, hari ini kita nak tengok macam mana kita nak tambah satu dekad dan tahun. Baik, pertama sekali kita kena asingkan dekad dan tahun dalam dua tempat. Okey, pastikan kamu kena faham. Okey, dekad dan tahun ni adalah dua masa berbeza. Okey, baik. Kita letakkan satu dekad dengan 3 tahun pada tempat bahagian masing-masing dan juga dan juga 5 dekad 4 tahun pun pada bahagian masing-masing dan akhir sekali 2 dekad 7 tahun pada bahagian masing-masing. Ini cara bentuk lazim yang perlu kamu faham. Sekali lagi saya ingatkan, tolong tonton, tolong lihat slide yang saya present sekarang. Okey, saya dah rekod Okey, baik. Kemudian kamu letak tambah dan letak garisan dan kamu buat bentuk lazim. Seperti yang kamu tahu, bentuk lazim ni kita perlu bermula daripada mana? Kita kena mula daripada yang nombor yang lebih kecil. Tapi kalau dekad dan tahun ni, tahun adalah nombor kecil. Jadi kita akan mula di sini. Kita akan mula di sini untuk bentuk lazim kita. Okey? Alright, seterusnya. Bila kita dah buat bentuk lazim ni, so kita akan mula nambah. Kita tambahkan 3, 4 dan 7 ni dahulu, iaitu 3 tambah 4 tambah 7 bersamaan dengan 14. Okay, so ini biarkan tulis 14 macam ni sebab ini bukan bentuk lazim seperti biasa sebab kita buat tambah masa. Kemudian kita tambah pula dekad. Itu 1 tambah 5 tambah 2 bersama dengan 8 dekad. So, baik. Adakah ini jawapannya? Tak. Jawapannya dalam tahun. Kalau kamu tengok, jawapan nak dalam tahun. Ini penting. So, bila jawapan nak dalam tahun, kamu tak boleh tinggalkan jawapan sedemikian rupa. Maknanya kalau kamu jawab 8 dekad 14 tahun, kamu akan ada bermasalah. Baik, jadi apa kita buat adalah, kita tukar dulu. Oh, saya salah kan ya? Tak apa. Kita tukar dulu tahun ni kepada dekad. Okey, so kenapa 10 tolak 10? Sebab saya nak buang 10 tahun tu untuk jadikan dia satu dekad. Dan satu dekad ni saya akan tambah di sebelah kiri. Okey, sebab 10 tahun ni bersama dengan satu dekad. So saya buang 10 tahun daripada 14 ni. So saya akan dapat 4 tahun. Dan sebelah satu dekad tu saya letakkan di dalam bahagian dekad. Okey, so dia akan jadi, alright, so dia akan jadi 9 dekad 4 tahun. Tapi ingat, jawapan dalam bahagian atas ni adalah tahun. Jadi apa yang kamu perlu buat, kamu kena tukarkan 9 dekad 4 tahun ni kepada tahun. So kamu ingat balik, 9 dekad ni adalah bersama dengan 9 darab 10, 90 tahun. Okey, so dan akhir sekali, kamu turun 90 tahun, tambahkan dengan 4 tahun yang sedia ada tu, dan dia akan jadi 94 tahun. So jawapan dia 94 tahun. Tengok ya, jawapan akhir tu yang paling penting. Kamu pastikan jawapan akhir yang menunjukkan apa yang diperlukan. Tahun ke, dekad ke, dekad dan tahun ke. Okey, ini contoh pertama.
Harap kamu faham. Kalau tak faham tak apa. Macam saya kata tadi, tolong pastikan kamu tonton video yang saya akan share nanti. Saya ada share nanti dalam Google Classroom juga video-video yang saya buat. Terutama video-video Google Meet kita ni lah. Okey, baik. Seterusnya, contoh kedua, dekad dan tahun juga. Okey, kita ada 6 dekad 8 tahun tambah 2 dekad 9 tahun tambah 1 dekad 3 tahun. Kita nak jawapan dalam dekad pula. Kali ini jawapannya dalam dekad. Maknanya kita kena buat juga bentuk lazim. So kita asingkan dekad dan tahun dan kita letakkan 6 dan 8, 2 dan 9, 1 dan 3. Asingkan ikut dekad dan tahun mengikut baris-baris bentuk lazim ni. Dan tambahkan, buat garisan dan tambahkan bahagian tahun. Macam tadi, kita mula tambah tahun iaitu 8, 9 dan 3. 8 tambah 9 tambah 3 bersamaan dengan 20. Okey? Baik. Dan macam tadi juga, kita tambah dekad pula. 6 tambah 2 tambah 1 bersamaan dengan 9. Jangan buat macam tambah biasa. Kalau tambah biasa, Umar Hakim tengok yang ada kotak, akaun saya yang ada kotak putih tu. Sebab ada 3 akaun, saya tak boleh nak log out lah, lambat. Yang ada kotak putih tu, ada anak putih kat atas. Kamu tengok, klik kat situ. Okay? Alright? Alright, baik. Kemudian kamu tukarkan tahun ni kepada dekad. Kamu tahu 20 tahun ni bersamaan dengan 2 dekad, iaitu 10 tahun 1 dekad, 20 tahun 2 dekad. So 2 dekad ni kamu pindahkan sebelah sini dan dapat 9 tambah 2 dan 20 tolak 20 ni sifar lah. Okay, dan 9 tambah 2 bersama dengan 11. 11 ni adalah di bahagian dekad. So jawapannya 11 dekad. Okay. Alright. Alright. So kamu kena ingat ya. Kena buat bentuk lazim yang seperti begini. Kena ingat balik bentuk lazim dia walaupun sama tapi cara kerja dia berbeza. Okay. So tambah lagi. Okay, baik. Sekarang saya nak tunjuk abad dan tahun pula. Kalau kamu lupa, saya nak ingatkan balik, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Okay, 1 abad bersamaan dengan 100 tahun. Ingat ya? Alright, baik. So kini jawapan, ini soalan dia 4 abad 53 tahun, tambah 1 abad 70 tahun, tambah 5 abad 9 tahun. Kita nak jawapan dia dalam abad dan tahun. Okay, itu penting ya. Itu penting. So kalau, okay, baik. So kita terus kepada ni. So kita asingkan juga macam abad dan tahun. Saya tak boleh masa ya. Tak maaf ya. Kalau kamu tak boleh cuba, nanti kamu subscribe saya punya YouTube je. Nanti saya sharekan saya punya link YouTube. Okay, baik. 4, baik. Abad dan tahun ni kita asingkan dan kita letak nombor tadi. 4 abad dengan 53. 1 dengan 70. 5 dengan 9. Asingkan mengikut unit masing-masing, abad dan tahun. Dan tambahkan tahun juga ya, macam tadi, tambahkan tahun. So 3 tambah 9 bersama dengan 12. Dan 1 tambah 5 tambah 7 bersama dengan 13. So 132 tahun. Okey, macam biasa juga, kita terus pergi tambah abad dulu. 4 tambah 1 tambah 5, 10. Jangan pergi naikkan dulu, nanti dulu. Okay, kemudian kita tolak 100. Kenapa tolak 100? Sebab saya nak tukarkan tahun ni kepada 1 abad. So kalau kamu tengok, kalau kamu tolak dengan 200, kenapa tak tolak 200 ke 300? Tak boleh. Kalau tolak 200, dah terlebih. So kita hanya boleh tolak 100. So 100 ni bersama dengan 1 abad. So kita tambah 1 di sebelah ni. Okay? Yang 100 ni kita buang ni, sebenarnya kita bawa ke sebelah sini. Yang kita buang ni, kita tolak ni, kita tambahkan di sini pula. Yang 100 ni kita pindah ke sini sebenarnya. Okey, cuma dipindah tu jadi 100 jadi 1. Dan tolak dulu yang tahun 32 dan 10 tambah 1 11. So jawapan akhirnya 11 abad 32 tahun. Okey, so ingat balik ya, tambah masa yang kita belajar untuk tahun 5 ni, dia adalah berkenaan dengan dekad, abad dan tahun. Okey, baik. Seterusnya, okay, kita nak tengok tolak masa pula. Sebab tadi 3 contoh dalam tambah masa. Dan ini adalah 3 contoh tolak masa. Tolak masa. Ini adalah contoh-contoh tolak masa. Baik. Unit yang pertama sekali kita nak tengok adalah dekad dan tahun. Baik, macam biasa juga. Kalau tolak, kita tak buat macam tadi ni. Macam ni ya. Jangan buat macam ni. Kalau tolak, kita tak perlu asingkan. Kita terus buat macam bentuk lazim.
Iaitu kita letakkan, tulis balik dia 48 dekad 60 tahun. Tolak, letak di bawah tu 12 dekad 9 tahun dan tulis tolak dan tulis garisan. Okey? Buat bentuk lazim macam biasa. Dan 6, kita tolak tahun dahulu. 6 tolak 9 tak boleh. So, apa? Kita pinjam satu daripada sini. Ataupun ambil satu, tinggal 7. Ini akan jadi 16. Okey? Macam biasalah. Ini kita tolak macam biasa. Dan 16 tolak 9 bersama dengan 7. Dan 7 tolak 2 bersama dengan 5. 4 tolak 1 bersama dengan 3. So, jawapannya 35 dekad 7 tahun. Senang sangat. Okey? Alright. Okay, baik, contoh kedua, 25 abad 18 tahun tolak 23 abad 39 tahun. Okey, baik, bagaimana nak buat? Sama, yang ini, kamu ada dua cara. Kalau nak buat tadi macam tadi pun boleh, ataupun kamu nak buat cara ni pun boleh. Baik, so kita buat macam cara yang kita buat macam tambah. Kita asingkan 25 dengan abad 25 abad dengan 18 tahun dan 39 dengan 23. Kita tolakkan. Baik, kamu tolak 8 dengan 9 tak boleh. 1 dengan 3 pun tak boleh tolak. Jadi kamu kena ambil sebelah. Ambil sebelah, kamu kena ambil pada abad. So kamu ambil satu abad, tinggallah 24 abad. Satu abad ni bersama dengan 100 tahun. Okey? Bila bersamaan dengan 100 tahun, kamu tak boleh tulis satu je. Maknanya jadi 19. Salah. So kamu kena tambahkan 100 dengan 18. Berjadikan dia 118. Ini kena ingat ya. Jangan pergi jadi pula 19. Ataupun jadi 28. So dia kena jadi 118. Dan 118 ni nombor besar boleh tolak kecil. 118 tolak 39 bersama dengan 79. Dan akhir sekali 24 tolak 23 sama dengan 1. So jawapan dia 1 abad 79 tahun. Okey? Subanescent salah. Kenapa salah? Sebab dia menggunakan kaedah yang salah. Okey? Ingat ya. Ingat balik pada bahagian yang ni. Kamu ambil satu daripada abad, tukar kepada 100 tahun. Satu abad, ingat ya, selama dengan 100 tahun. Ini pembelajaran yang saya dah ajar pada 2 minggu lepas. Okey. Selesai pertolak masa.